Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah Zu, Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bersama lagi untuk menyambung belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 5. Dan untuk hari ini kita masih lagi berada pada pelajaran yang ke-6 iaitu bertajuk Aul. Dan kita akan fokuskan pula berkaitan contoh asal masalah 6 menjadi Aul kepada 7, 8, 9 dan 10. Dan untuk tajuk ini, kamu boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ke-40 hingga 41. Baiklah, pastikan semua sudah membaca doa belajar terlebih dahulu. Dan jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Pada sesi pembelajaran yang lalu, Ustazah Zud sudah pun menerangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan aul dalam sistem pembahagian harta mengikut hukum Faraid. Mari kita imbas sekali lagi, apakah yang dimaksudkan dengan aul? Perkataan aul, pengertiannya pada bahasa ialah naik, terangkat dan tertinggi. Manakala pengertian aul mengikut istilah Faraid ialah bertambah bilangan daripada asal masalah dan mengurangkan pendapatan ahli fardu. Kita juga sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan asal masalah dalam sistem Faraid. Asal masalah maksudnya ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan kepada waris-waris fardu. Dan kita telah mengetahui bahawa waris-waris fardu akan menerima bahagian harta pusakanya dalam nilai pecahan. Contoh 1/2, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Jadi asal masalah ini ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan angka-angka pembawah kepada pecahan tersebut ataupun disebut sebagai makhraj. Dan dalam masalah awal ini, apa yang berlaku ialah asal masalah atau jumlah peruntukan dibesarkan lagi. Sebagai contoh, kalau asalnya 6 dibesarkan kepada 7. Ini bertujuan supaya semua ahli waris fardu yang ada pada ketika itu boleh mendapat bahagian peruntukan masing-masing, walaupun jumlahnya semakin kecil ataupun semakin sedikit. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan aul. Dan kita juga sudah mengetahui bahawa bukan semua asal masalah yang boleh menjadi aul. Hanya ada 3 asal masalah yang boleh menjadi aul, iaitu asal masalah 6, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Asal masalah 6 boleh dibesarkan kepada 7, 8, 9 dan 10. Manakala asal masalah 12 boleh dibesarkan menjadi 13, 15 dan 17. Manakala asal masalah 24 boleh dibesarkan ataupun boleh diaulkan kepada 27. Dan untuk hari ini, Ustazah Zu akan tunjukkan contoh bagaimana asal masalah 6 boleh menjadi aul kepada 7, 8, 9 dan 10. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama lihat contoh bagaimana penyelesaian masalah pembagian harta pusaka bagi asal masalah 6 yang aul kepada 7 ataupun asal masalah 6 dibesarkan kepada 7. Dalam situasi ini kita lihat sebagai contoh, si mati ada meninggalkan warisnya iaitu suami dan juga ada meninggalkan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Adik-beradik perempuan si ibu sebapa ni maknanya adik-beradik kandung kepada si mati ya murid-murid. Dalam situasi ini kita lihat kedua-dua waris yang ditinggalkan ini adalah waris ashabul furud ataupun ahli fardu. Yang mana si suami tadi layak mendapat bahagiannya sebanyak 1/2. Manakala 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa si mati layak mendapat bahagiannya sebanyak 2/3 kerana mereka berdua di sini. Jadi apabila kita melihat pecahan 1/2 dan 2/3, di sini makhrajnya ialah 2 dan 3, maka asal masalah yang sesuai digunakan ialah asal masalah 6. Ini kerana 6 boleh dibahagikan dengan makhraj 3 dan 6 boleh dibahagikan dengan makhraj 2. Kita lihat penyelesaiannya. 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1, 3. Maka si suami mendapat 3 bahagian. Dan manakala 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa, 6 dibahagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan dengan 2 iaitu 4. Baik, sekarang kita perhatikan murid-murid. 3 tambah dengan 4 jumlahnya adalah 7. Perhatikan di sini murid-murid. Jumlah sekarang harta nak dibagi adalah jumlahnya 7. Sedangkan peruntukan bahagian yang awal kita sediakan adalah 6. Jadi di sini kita nampak berlaku pertambahan daripada 6 menjadi 7. Jadi aul kepada 7. Asal masalah 6
aul kepada 7 ataupun asal masal 6 dinaikkan menjadi 7. Jadi kalau pada asalnya suami layak mendapat 3/6, tetapi apabila berlaku masal aul, si suami tadi bahagiannya dikurangkan, dia akan mendapat 3/7. 3 daripada 7 harta peninggalan si mati. Manakala dua orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa yang asalnya layak mendapat 4 daripada 6 bahagian, maka oleh kerana berlaku masalah aul, maka dua orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa tadi hanya layak mendapat bahagiannya 4 daripada 7 bahagian harta peninggalan si mati. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan asal masal 6 aul kepada 7, iaitu bahagian peruntukan masalah 6, tetapi bahagian harta yang hendak diberikan kepada waris fardu sebanyak 7, maka peruntukan daripada 6 dinaikkan kepada 7. Jadi yang asal suami mendapat 3 bahagian daripada 6, sekarang suami mendapat 3 bahagian daripada 7. Kebahagiannya dikurangkan sedikit dan akhirnya kesemua waris fardu ini dapat bahagian harta peninggalan si mati masing-masing. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu asal masalah 6 aul kepada 8 ataupun asal masalah 6 dibesarkan kepada 8. Baik, kita lihat situasi sebagai contoh. Si mati ada meninggalkan warisnya iaitu suami, kemudian ada ibu dan juga ada 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Dan kita tahu ketiga-tiga waris ini adalah merupakan waris fardu, di mana suami layak mendapat 1/2 daripada harta peninggalan si mati, ibu layak mendapat 1/6 dan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa layak mendapat bahagiannya 2/3. Baik, di sini ada makhraj 2, makhraj 6 dan makhraj 3. Jadi asal masalah yang sesuai digunakan ialah asal masalah 6. Dan kita cuba selesaikan sekarang. 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1. Maksud 3 iaitu suami layak mendapat 3/6 daripada harta si mati. Manakala ibu pula, ibu 6 dibahagikan dengan 6 iaitu 1 dan 1 didarabkan dengan 1 bersamaan 1. Maka ibu layak mendapat 1/6 bahagian dan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa pula 6 dibahagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan dengan 2 iaitu 4. Jadi sekarang 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa layak mendapat 4/6 daripada harta peninggalan si mati. Tetapi sekarang cuba kita kira bahagian-bahagiannya, iaitu suami mendapat 3, ibu mendapat 1 dan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa mendapat 4. Jadi jumlahnya di sini ialah menjadi 8. Asalnya bahagiannya hanya 6. Tetapi apabila telah diagih-agihkan, dia meningkat kepada 8. Maka untuk memastikan kesemua waris tadi dapat bahagian masing-masing, maka jumlahnya dikecilkan dengan membesarkan asal masalah. Jadi si suami yang asalnya mendapat 3/6, sekarang dia akan mendapat 3/8. Manakala ibu yang asalnya mendapat 1/6, sekarang dia akan mendapat 1/8. Dan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa yang asalnya mendapat 4/6, tetapi sekarang mendapat 4/8. Jadi semua waris mendapat bahagian walaupun jumlahnya semakin berkurangan ataupun semakin sedikit. Tapi kesemuanya juga dapat bahagian. Jadi inilah contoh bagaimana asal masalah 6 aul kepada 8. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh bagi asal masalah 6 aul kepada 9. Baik, kita lihat contoh waris-warisnya adalah suami, si mati ada meninggalkan suami, si mati ada meninggalkan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa, adik-beradik kandung, dan si mati ada juga meninggalkan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu. Ini yang sama ibu tetapi berlainan bapa. Jadi ketiga-tiga waris ini adalah kategori waris ashabul furud dan suami berhak mendapat 1/2, 2 orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa layak mendapat 2/3 dan 2 orang adik-beradik perempuan si ibu mendapat 1/3. Jadi kita lihat di sini ada makhraj 2, makhraj 3 dan juga makhraj 3. Jadi dalam situasi begini kita sesuai menggunakan asal masal 6. Kerana 6 boleh dibagikan dengan 2 iaitu 3, 3 darab 1, 3. Manakala 6 dibagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan dengan 2, 4. Dan 6 dibagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan dengan 1 iaitu 2.
Baiklah, sekarang kita cuba jumlahkan berapa bahagian ketiga-tiga waris tadi. 3 tambah 4, 7 dan 7 tambah 2, 9. Sekarang kita perhatikan asal masalah 6 aul kepada 9 ataupun asal masalah 6 dibesarkan kepada 9. Pada asalnya hanya 6 bahagian, tetapi apabila telah diagih-agihkan harta tadi mengikut kadar fardu, maka ia menjadi kepada 9. Maka untuk memastikan semua waris dapat, maka dibesarkan. 6 diaulkan ataupun dibesarkan kepada 9. Suami akan mendapat 3/9. Dua orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa akan berkongsi bahagian iaitu 4/9 dan dua orang adik-beradik perempuan si ibu akan mendapat 2/9. Jadi daripada asal masalah 6 aul kepada 9. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir iaitu asal masalah 6 aul kepada 10. Baik, dalam situasi ini waris-waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu, dua orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa dan juga dua adik-beradik perempuan si ibu. Jadi dalam situasi ini keempat-empat ini adalah waris fardu dan si suami layak mendapat bahagiannya 1/2, ibu si mati 1/6, dua adik-beradik perempuan si ibu sebapa 2/3 dan dua orang adik-beradik perempuan si ibu 1/3. Dan kita lihat di sini ada makhraj 2, makhraj 6, makhraj 3 dan juga makhraj 3. Maka asal masalah yang sesuai adalah asal masalah 6. Jadi 6 dibagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1 sama dengan 3. 6 dibagikan dengan 6 iaitu 1 dan 1 didarabkan dengan 1 untuk ibu. Dan 6 dibagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan 2 iaitu 4. Maka 4 bahagian untuk dua adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Dan 6 dibagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarabkan dengan 1 iaitu 2. Maka 2/6 bahagian untuk dua orang adik-beradik perempuan si ibu. Tapi mari kita cuba perhatikan. Kita jumlahkan ke semua bahagian. 3 tambah 1 tambah 4 tambah 2. Jumlahnya adalah 10. Sedangkan asal masalah yang asal ialah 6. Tetapi dia sudah bertambah ataupun sudah meningkat kepada 10. Jadi di sini bahagian masing-masing akan dikurangkan. Asalnya suami dapat 3/6, tetapi sekarang dia akan mendapat 3/10. Kalau ataupun maksudnya kalau sebelum ni harta si mati dibagikan kepada 6 bahagian, tapi sekarang telah dibagikan kepada 10 bahagian bagi memastikan semua waris tadi boleh mendapat bahagian masing-masing walaupun jumlahnya dikurangkan. Seperti suami tadi asalnya dapat 3/6, tetapi sekarang dikurangkan bahagiannya mendapat 3/10. Ibu daripada 1/6 akan mendapat 1/10. Dua orang adik-beradik perempuan si ibu sebapa daripada 4/6 dia akan mendapat 4/10 dan dua orang adik-beradik perempuan si ibu asalnya mendapat 2/6 tetapi telah dikurangkan bahagiannya menjadi 2/10. Maka di sini kesemua waris tadi telah mendapat bahagian masing-masing kerana asal masalah 6 telah diaulkan kepada 10. Walaupun jumlah yang mereka dapat telah dikurangkan sedikit, tetapi semua waris telah mendapat bahagiannya. Jadi itulah dia murid-murid bagaimana contoh masalah 6 menjadi aul kepada 7, 8, 9 dan 10. Ustazah doakan kamu semua boleh memahami dengan baik. Dan insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sambung pula kepada contoh asal masalah 12 dan juga asal masalah 24 yang juga menjadi aul. Dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamu wa ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.